Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua murid-murid. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Nora Zalina binti Bakar selaku guru sains awak pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari topik pengaratan bahan di mana standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 7.1 pengaratan bahan, standard pembelajaran 7.1.4 memerihalkan cara mencegah pengaratan dan 7.1.5 menakul kepentingan mencegah pengaratan. Murid-murid, mari kita sama-sama perhatikan pada gambar yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Di sini ada dua gambar yang cikgu sediakan, iaitu beberapa batang paku yang telah berkarat dan juga rantai besi yang telah berkarat. Okey. So keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat apabila terdedah kepada air dan udara dalam tempoh masa yang lama. Okey, di mana apabila permukaan besi, objek diperbuat daripada besi tadi, apabila dia terdedah kepada air dan udara, maka lama-kelamaan permukaan objek tersebut akan bertukar warna menjadi keperang-perangan ataupun kemerah-merahan di mana pengaratan telah berlaku. Cikgu yakin dan percaya situasi ini juga pernah awak perhatikan di persekitaran awak. So, maknanya sekiranya awak dapat melihat keadaan ini berlaku, maka itu ialah pengaratan. Baik. Seterusnya, kita nak melihat ataupun kita nak mempelajari pula bagaimana cara untuk kita mencegah pengaratan tersebut daripada berlaku. Baik. Mari kita terokai bersama-sama. Okey, cara yang pertama, kita boleh menyapu minyak atau gris pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey. Yang kedua, kita dapat menyalut bahan anti karat kepada objek yang diperbuat daripada besi atau keluli tadi bagi mengelakkan dia daripada berkarat. Okey. Maaf ya. Cara yang ketiga, kita boleh menyadurkan objek daripada besi tersebut dengan menggunakan lapisan logam yang tahan karat. Seterusnya, cara yang keempat, kita boleh menyapu cat pada objek yang diperbuat daripada besi dan keluli. Ini adalah 4 cara bagaimana kita boleh mencegah pengaratan objek berlaku. Baik. Pengaratan boleh dicegah dengan mengelakkan besi atau keluli daripada terdedah kepada air dan udara. Baik, keempat-empat langkah ini sebenarnya murid-murid adalah langkah di mana kita boleh mengelakkan objek daripada besi tadi daripada terus berkarat. Jadi, baik, mari cikgu terangkan satu per satu kepada awak. Baik, yang pertama tadi menyapu minyak ataupun gris. Baik, bagaimana minyak ataupun gris ni disapu? Permukaan objek seperti pisau yang cikgu tunjukkan di hadapan awak disapu dengan minyak bagi mengelakkan permukaan besi tadi terdedah kepada air dan udara dan seterusnya boleh mengelakkan pengaratan daripada berlaku kepada pisau tersebut. Samalah juga dengan objek yang cikgu paparkan sekarang. Tahu tak apakah alat ini? Ini ialah gergaji di mana mata gergaji ini adalah diperbuat daripada besi. Jadi, untuk mengelakkan pengaratan daripada berlaku kepada gergaji ini, jadi awak bolehlah menyapu mata gergaji ini dengan minyak ataupun gris bagi menghalang udara daripada air menyebabkan pengaratan gergaji berlaku. Selain daripada pisau dan gergaji, kapak, sabit dan juga contoh-contoh lain, boleh menggunakan pakai kaedah ini bagi mengelakkan pengaratan berlaku. Okey. Baik, seterusnya cara yang kedua, menyalut dengan bahan tahan karat tadi.
apakah bahan tahan karat? Bahan tahan karat ni maksudnya kita menyalut bahan, contohnya bahan yang diperbuat daripada plastik, ya, bahan diperbuat daripada plastik, kita salut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi tadi. Contoh dia seperti penyangkut baju. Penyangkut baju yang ada di pasaran ada setengahnya yang memang dibuat asalnya menggunakan plastik sahaja, tetapi ada setengahnya yang pada asasnya digunakan besi. Tetapi kalau digunakan besi sahaja, kemungkinan jika terdedah kepada air dan udara dia akan berkarat. Tetapi untuk mengelakkan keadaan itu berlaku, kita boleh menyalut permukaan besi tadi dengan menggunakan plastik di luarnya. Okey, jadi kita boleh elakkan pengaratan besi itu daripada cepat berlaku. Selain daripada penyangkut baju tadi, kabel, ya, kabel di mana penebat, di bahagian penebat wayar elektrik itu kita salutkan dia dengan plastik bagi mengelakkan daripada wayar tadi cepat berkarat. So cikgu harap murid-murid faham bagaimana kaedah ataupun cara menyalut objek yang diperbuat daripada besi tadi dengan bahan tahan karat. Okey, seterusnya contoh seperti yang cikgu nyatakan tadilah, ya, penyangkut baju besi, wayar elektrik dan objek-objek lain lah. Okey, seterusnya cara yang ketiga iaitu menyadur objek dengan logam tahan karat. Tadi bahan tahan karat, ya, sekarang adalah logam tahan karat. Dua benda yang berbeza. Okey, apa itu logam tahan karat? Di mana kita akan sadurkan objek yang diperbuat daripada besi atau keluli tadi dengan logam tahan karat. Adakah murid-murid tahu apa itu logam tahan karat? Baik, sekarang cikgu berikan contoh logam tahan karat. Antaranya adalah aluminium. Cikgu yakin dan percaya murid-murid biasa membeli ataupun meminum air minuman yang terdapat dalam tin minuman. Sebenarnya tin minuman ini adalah diperbuat daripada bahan logam anti karat iaitu aluminium. Okey. Seterusnya logam tahan karat yang seterusnya ialah tembaga. Tembaga ni dia lebih keras sedikit, ya. Biasanya kita gunakan dia pada alatan memasak seperti periuk, alatan-alatan senduk dan sebagainya. So dia lebih tahan lama, ya. Okey. Logam anti karat seterusnya adalah perak. Perak ni kebiasaannya kita gunakan untuk sadur pada jam tangan dan perhiasan-perhiasan lainlah. Okey. Baik, logam tahan karat yang cikgu percaya, ini kebiasaannya awak dapat lihatlah. Di mana ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dan kita sendiri pun kemungkinan besar ramai memiliki emas. Emas ini adalah salah satu contoh daripada logam tahan karat. Sebab tu kalau kita memakai barang kemas ni tahan dalam tempoh yang sangat lama sebab dia sukar nak berkarat dan dia tidak terdedah kepada air dan udara. Okey, jadi emas dia tahan dan tidak berkarat, ya, sebab dia disalut oleh emas iaitu logam tahan karat. Okey, seterusnya adalah timah, ya. Logam tahan karat yang seterusnya adalah timah, di mana timah ini kita gunakan pada makanan-makanan ataupun tin. Timah ni dengan aluminium dia agak berbeza, ya, sebab timah dia sedikit keras, dia sedikit kuat daripada aluminium. Macam aluminium dia lebih lembut sedikit. Dia kebiasaannya timah ni kita gunakan pada tin-tin makanan lah, ya, makanan dalam tin, ya. Itu biasanya kita gunakan timah untuk menyadur tin tersebut supaya tin tadi tidak berkarat dan makanan tadi tidak rosak. Okey, dan akhir sekali adalah kromium. Kromium ni bentuk dia lebih berkilat lah. Kebiasaannya kita gunakan kromium ni pada paip air. Okey, baik, ini adalah contoh-contoh logam tahan karat. Okey, di mana kita gunakan untuk mengelakkan pengaratan. Okey, yang terakhir sekali adalah mengecat objek. Ini kebiasaannya ibu-ibu, bapa-bapa kita akan menggunakan kaedah ini apabila tiba perayaan lah, kan?
untuk mengecat objek, ya. Yang pertama, cat tadi akan disapu pada permukaan-permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Kebiasaannya langkah-langkah ini digunakan untuk menjadikan objek tersebut kelihatan baru, cantik dan berwarna-warni. Selain daripada itu, tujuan utama dia adalah sebenarnya untuk mencegah pengaratan. Biasanya pada macam cikgu sebut tadilah, bila musim perayaan biasanya ibu bapa kita akan mengecat pagar rumah kita kan, untuk membolehkan objek tersebut selain daripada cantik untuk elakkan dia berkarat. Ini contoh cikgu tunjuk dekat sini ya, cat pagar besi lah. Okey, yang kedua basikal. Ini kebanyakan murid sukakan basikal ya. Basikal berwarna-warni, dan basikal ini sebenarnya pada badan dia tu kita dah dicat. Sebab tu basikal kita ya, dia mengambil masa yang sangat lama lah untuk rosak. Kerana badan dia dicat. Apabila dicat, badan tersebut boleh dihalang daripada air dan udara. Okey, jadi kita boleh mengecat basikal kita ya. Dan seterusnya, ini biasanya ayah-ayah kita lah kan. Okey, so cat kereta. Cat kereta ni kita lihat pelbagai warna pada kenderaan yang ada di jalan raya. Di rumah kita sekalipun, lebih pada 2 ataupun 3 buah kereta dekat rumah kan, ada pelbagai cat. Kenapa kebanyakan kereta semuanya dicat? Ini adalah tujuan dia adalah yang pertama sekali adalah untuk mengelakkan pengaratan selain daripada mencantikkan kereta tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh cara bagaimana kita nak mencegah pengaratan. 4 langkah tadi ya, jangan lupa. Okey, seterusnya kita nak lihat pula kenapa pentingnya kita mencegah pengaratan tersebut. Okey, mesti ada sebab kenapa pengaratan itu perlu kita cegah. Okey, yang pertama supaya objek tersebut selamat untuk digunakan. Yang kedua, objek dapat tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Yang ketiga, menjimatkan kos penyelenggaraan kerana objek tidak perlu ditukar selalu. Yang keempat, supaya objek kelihatan cantik dan bersih. Baik, jom cikgu terangkan satu persatu agar awak lebih memahami kenapa perlunya kita mencegah pengaratan. Yang pertama tadi, objek selamat digunakan. Sebagaimana ini yang terdapat dalam buku teks awak. Okey, di mana seorang kanak-kanak ni dia mengikut ibunya ke pasar raya ya. Di mana dia lihat ada tin yang sudah kemik. Jadi apa ibu dia cakap? Ibu dia kata kita cari tin sardin yang tidak kemik. Ya, bahagian pada tin yang kemik itu mungkin berkarat. Makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Baik, awak lihat dekat situasi tersebut. Dekat sini cikgu sertakan keadaan tin berkarat. Kenapa tin tin yang kemik. Tin yang kemik ini, kenapa kita tidak boleh beli sekiranya tin tersebut sudah kemik? Kemungkinan besar tin yang kemik tadi telah terdedah kepada air dan udara. Ya, bila tin tersebut sudah terdedah kepada air dan udara, secara tak langsung bahagian salutan di dalam tin tersebut tadi kemungkinan besar akan berkarat dan dia boleh menyebabkan makanan yang ada di dalam tin tersebut terdedah kepada mikroorganisma dan bahaya yang lain dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi pastikan kamu membeli ataupun memilih tin yang sempurna ya untuk mengelakkan pengaratan berlaku di dalam tin tersebut. Okey, seterusnya yang kedua, supaya objek tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Ingat lagi tadi kita dah bincangkan. Okey, sekarang cikgu terangkan dengan lebih lanjut bagaimana kepentingan mencegah pengaratan membolehkan objek tersebut tahan lebih lama. Okey, situasi ini menunjukkan bahawa ya pemegang tangga ni telah pun rapuh. Kalau awak ingat lagi pembelajaran kita sebelum ini, ciri-ciri objek yang telah berkarat, salah satu dia adalah rapuh. So bila rapuh maksudnya dia tidak selamat untuk digunakan. Mungkin akan mengundang bahaya kepada kita pengguna tersebut. Jadi apabila kita melaksanakan cara-cara untuk mencegah pengaratan tadi, contoh dia kita cat dan sebagainya,
alat tersebut boleh tahan lebih lama dan tidak mudah rosak dan kita boleh menggunakannya dengan lebih berkeyakinan dan kita boleh mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey. Baik, seterusnya ini adalah contoh yang seterusnya tahan objek tahan lama dan tidak mudah rosak. Tengok basikal ni ya. Kalau kita tidak mencegah pengaratan, inilah keadaan basikal yang akan berlaku. So awak tidak boleh menunggang basikal tu lagi. Banyak komponen-komponennya yang telah rosak, banyak komponen-komponennya yang telah tidak dapat digunakan ya. Tetapi apabila kita melakukan cara mencegah pengaratan tadi, contoh dia macam kita cat tadi, so kita dapat lihat basikal kita lebih cantik dan lebih dapat berfungsi dengan baik. Baik, seterusnya kepentingan yang ketiga iaitu menjimatkan kos penyelenggaraan kerana objek tidak perlu ditukar selalu. Okey, so awak lihat situasi yang cikgu sediakan dekat sini ya. Di mana isteri dia bertanya, abang sedang buat apa tu? Mungkin situasi ini pun berlaku dekat rumah awak kan? Abang sedang membelik kapak ini. Kapak ini sudah berkarat. Nampaknya abang perlu membeli kapak yang baharu. Apabila tidak kita lakukan ya untuk cara pencegahan awal, inilah akan berlaku di mana objek yang sedia ada kita terpaksa buang apabila berkarat dan terpaksa mengeluarkan kos yang banyak ya untuk membeli objek yang baharu. Jadi sekiranya kita melakukan pencegahan awal ya untuk mencegah pengaratan, objek tersebut tidak perlu ditukar dan masih lagi boleh digunakan dalam tempoh masa yang lama. Secara tak langsung kita boleh menjimatkan kos perbelanjaan untuk membeli objek yang baru dan kos tersebut kita boleh gunakan untuk membeli barangan keperluan lain yang lebih penting. Okey. Baik, seterusnya kepentingan mencegah pengaratan yang keempat, sudah semestinya lah apabila kita melakukan ya cara pencegahan awal bagi pengaratan, kita boleh mengekalkan objek tersebut agar dia kelihatan lebih cantik dan bersih. Kita pun rasa seronok ya apabila melihat objek-objek yang diperbuat daripada besi ya. Kelihatan cantik dan bersih. Contoh dia selepas kita cat kan, kita nampak dia lebih menarik perhatian dan kita pun rasa seronok. Okey, ini contoh dia, kita lihatlah. Kalau sebelum ni awak lihat ni situasi ni, pagar dia sangat berkarat, kita nak sentuh pun kita rasa geli dan kita rasa kotor ya. Tetapi apabila kita dah cat, perhatikan ya, apabila kita dah lakukan cara untuk mencegah pengaratan tadi, kita dapat perhatikan permukaan objek tadi sangat cantik, sangat menarik dan sangat bersih. Ya. Baik. Seterusnya, sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama, cikgu harap awak masih ingat ya, iaitu maksud pengaratan kita, iaitu pengaratan ialah warna keperangan yang terbentuk di atas permukaan objek. Okey, yang kedua, objek yang berkarat haruslah diperbuat daripada besi ataupun keluli. Baik, yang ketiga, cara mencegah pengaratan ada 4 cara ya murid-murid, iaitu menyapu minyak atau grease pada objek yang diperbuat daripada besi tadi, menyalut bahan anti karat, ya masih ingat ya bahan anti karat tu, contoh dia seperti plastik, menyadur dengan lapisan logam tahan karat, logam tahan karat, contohnya apa tadi? Aluminium, ya, perak dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyapu cat. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, kepentingan mencegah pengaratan ya. Yang pertama, objek selamat untuk digunakan. Yang kedua, objek dapat tahan lama dan tidak mudah rosak. Yang ketiga, menjimatkan kos. Maaf ya. Okey. Menjimatkan kos penyelenggaraan kerana objek tidak perlu ditukar selalu. Dan yang keempat, objek kelihatan cantik dan bersih. Okay.
Cikgu harap penerangan cikgu tadi membantu awak untuk memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai pengukuhan awak, ya, sila jawab soalan latihan yang disediakan ini dalam buku latihan sains. Okey. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang. Dan jaga diri masing-masing. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.